Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Ustaz akan ajar sejarah pula untuk tahun 4. Tahun 4 ni kamu ada satu subjek yang baru, iaitu subjek sejarah. Jadi subjek sejarah ni kita akan belajar, dia ada 11 unit. Kamu ada buku teks kan? Buku teks ni. Pergi ambil buku teks. Okey, kita akan mulalah. Okay. Kita mulakan pembelajaran kita melalui atas talian ni dengan kitab Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah. Sekarang kamu buka buku sejarah, buku teks sejarah, buka muka surat 2. Okey. Dalam muka surat 2 ni kamu tengok ada gambar. Okey. Gambar siapa ni? Ini adalah gambar Tengku Abdul Rahman waktu pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada bila? 31 Ogos 1957. Yang kamu duk sambut hari kebangsaan, merdeka tu duk menyanyi tu, yang buat pertandingan lukis-lukis bendera dan sebagainya. Itulah kita sambut, okey, sambut hari kemerdekaan kita. Merdeka dari apa? Okey, itu bab tahun 5. Okey, sekarang kita belajar tahun 4 dulu. Okey, tengok muka surat 3. Apa yang kita akan belajar? Yang pertama adalah pengertian sejarah. Okey, dia ada 5. Dia highlight kat sini ada 5. Pertama, pengertian sejarah. Yang kedua adalah sumber sejarah. Okey. Yang ketiga adalah kaedah penyelidikan sejarah. Dan keempat adalah konsep masa dan ruang dalam sejarah. Dan yang terakhir, sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey. Jadi kita terus ke muka surat yang keempat. Okey, pengertian sejarah. Sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lalu. Kalau bukan, dia tak pernah berlaku, itu bukan sejarah. Okey, itu adalah mitos dan sebagainya lah, legenda dan sebagainya lah. Dia benda yang betul-betul berlaku. Okey. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Kita kena tahu pengertian sejarah tu apa dia, barulah kita faham apa yang kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang sejarah. Okey, orang yang arif bahagian sejarah, maksud dia belajar dalam bidang sejarah, dipanggil sejarawan. Okey. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, kita tengok balik. Okey, dalam muka surat 4 ni dia ada 3 orang tokoh. Okey, 3 orang tokoh. Yang pertama, Herodotus. Herodotus dia mengatakan pengertian sejarah bagi pendapat dia adalah sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukan. Dia kata sejarah ni satu bentuk penceritaan kenapa manusia buat, dan kenapa, sebab-sebab mereka melakukan tindakan manusia tu kenapa. Okey. Contoh dia, kita tengok sebelah dia tu, pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kenapa Jepun datang ke tanah Melayu? Dulu kita tak panggil Malaysia lagi, kita panggil tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Sampai tahun 1963 adalah detik sejarah di mana Malaysia ditubuhkan. Maksud dia nama tu bertukar jadi Malaysia. Okey, semenanjung Malaysia tu masih dalam perlembagaan dipanggil sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Tanah Melayu maksud dia orang-orang Melayu punya tanah. Faham? Kita orang Melayu maksud dia tanah ni kita punya lah. Jadi kamu kenalah berusaha untuk apa? Untuk menjaga tanah warisan. Okey, tanah warisan kita. Kita orang Melayu, maksud dia tanah ni tanah kita lah. Okey, warisan kita. Okey. Dan seterusnya, apa pula pandangan Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun kan, kelas kamu kata kenal. Ustaz, saya kelas Ibnu Khaldun. Siapa Ibnu Khaldun? Inilah Ibnu Khaldun. Okey. Ustaz, saya Ibnu Sina. InsyaAllah nanti akan ada penerangan pasal berkenaan dengan Ibnu Sina pula. Siapa dia Ibnu Sina ni? Okey, kita tengok Ibnu Khaldun dia cakap apa? Sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Adab manusia dan perubahan yang berlaku. Itu dia sejarah maksud Ibnu Khaldun bagi tahu.
Isikar pula dia cakap apa? Isikar ni dia cakap sejarah ialah satu proses interaksi. Proses bercakap lah, interaksi, okey, antara masa kini dengan masa lampau. Masa kini dengan masa lampau, masa yang dah lepas. Okey. Apa pula pendapat Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim? Ni orang Malaysia orang Malaysia, dia pakar sejarah yang ada di tanah Melayu. Walaupun dia adalah berbangsa Cina, tapi dia faham betul-betul apa sejarah tanah Melayu ni. Okey. Dia kata apa? Sejarah merujuk peristiwa yang pernah atau sudah berlaku, peristiwa yang lepas-lepas. Peristiwa yang datang dia bukan panggil sejarah. Yang dah lepas tu dia panggil sejarah. Faham contoh dia tengok dia buat kat sini. Pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka. Sebelah dia apa? Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Felda Redong Segamat Johor pada tahun 2018. Itu pun adalah sejarah, benda yang telah lepas. Okey. Apa pula pendapat daripada Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim? Dia cakap apa? Sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Benda yang berekod tu adalah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Kalau tak ada rekod tu, itu bukan sejarah lah, katanya lah. Okey. Jadi kita boleh simpulkan, ataupun kesimpulan yang kita boleh buat adalah sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Kenapa kita highlightkan, kita tekankan tentang catatan? Kenapa? Okey, yang itu kamu boleh fikir sendiri. Nanti bila dah buka sekolah, kita akan ulang balik kenapa. Okey. Sekarang ni kita teruskan kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 6, iaitu sumber sejarah. Ingat dalam kepala otak kamu ni, ingat sejarah ada dua sumber. Okey, dia ada dua je. Okey. Sumber pertama dipanggil atau dikenali sebagai sumber primer. Kan pertama, primer. Tetap pertama jugalah maksud dia tu. Okey. Dan yang kedua adalah sumber sekunder. Okey, dalam bahasa Inggeris kan dia panggil S tu sebagai second kan. Sekunder. Maksud dia yang nombor 2. Okey, alhamdulillah. Apa ni sumber primer ataupun sumber pertama ni kan? Apa dia? Sumber primer ni yang berada dalam bentuk asal, okey, dan belum diolah. Maksud dia belum ada orang kacau lagi. Okey? Contoh dia kita ambil benda yang senang. Okey? Surat beranak. Kamu ada surat beranak? Kalau tak ada surat beranak tu, maksud dia kamu tak ada dokumen sumber primer. Okey? Dokumen pertama itulah sumber primer, sumber yang belum diolah. Maksud dia dalam surat beranak kamu tu tak ada siapa boleh tulis ikut suka hati. Kan? Elok-elok nama kamu apa? Contoh dia nama Haziq. Okey? Haziq. Tiba-tiba nak tukar, nak buh nama orang lain pula. Nama apa contoh dia? Remy Ishaq. Remy Ishaq. Okey, Haziq nak tukar nama dia, pergi nama Remy Ishaq. Boleh ke? Tak boleh. Dia ada cara-cara dia lah. Okey. Jadi tak boleh tukar-tukar suka hati. Okey. Dalam sumber primer dia ada 4. Okey. 4 contoh sumber primer. Apa dia 4 ni? Yang pertama fosil, yang kedua manuskrip, yang ketiga dokumen rasmi, dan yang keempat adalah artifak. Apa dia fosil ni? Fosil ni ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Macam mana Ustaz? Okey, contoh dia macam ni. Macam mana kita tahu dinosaur tu wujud dulu? Betul, melalui jumpa dia, tulang dia. Okey. Bila jumpa tulang, kita tahu binatang ni ada zaman dulu sebab ada tulang, kan? Jadi itu adalah salah satu fosil yang senang kamu faham. Salah satu fosil ialah tulang binatang. Okey, iaitu dinosaur lah.
Tapi banyak lagi binatang yang dah pupus kan, yang kita tak tahu sebelum ni, tiba-tiba dah ada dah diwatakan sebagai haiwan yang dah pupus dan sebagainya lah. Okey, yang kedua adalah Ustaz cakap tadi, manuskrip. Manuskrip ni datang benda apa? Manuskrip ni adalah bentuk dia selalunya bentuk dia buku yang ditulis sendiri. Okey, tak ada dulu, tak ada mesin macam komputer apa, tak ada. Okey. Jadi tulisan tangan. Apa je contoh dia? Contoh dia macam Hikayat Hantuah dan Sulalatus Salatin. Kat mana nak dapat manuskrip ni? Manuskrip ni adalah benda yang berharga dan dia hanya ada di Arkib Negara. Arkib Negara kat mana? Dekat KL. Ustaz pernah masuk Arkib Negara untuk tengok manuskrip ni. Nak masuk pun susah, sangat susah. Okey, bila dah masuk dalam, kita tak boleh pegang ikut suka hati manuskrip. Manuskrip macam buku-buku lama, buku-buku yang dah koyak rabak dah, senang cakap lah, dah rapuh dan sebagainya lah. Okey, dia silap pegang ni boleh hancur, boleh terkoyak dan sebagainya. Okey, jadi ustaz masuk, ustaz nak sentuh tak boleh. Dia kata tengok melalui cermin je. Dia buat macam bentuk cermin kan. Kita boleh tengok macam tu sahaja. Punya kerajaan Malaysia dia jaga. Okey. Yang ketiga ustaz bagi tahu tadi, sumber dia, sumber pertama ni adalah dokumen rasmi. Dokumen rasmi ni dia mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Macam ustaz bagi tahu sebelum ni, macam contoh peristiwa sejarah yang paling dekat dengan kamu adalah surat beranak kamu. Itu adalah dokumen rasmi dan iaitu sumber pertama untuk sumber sejarah lah. Yang keempat dan yang terakhir adalah artifak. Apa dia artifak ni? Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Okey, kamu tengok dalam buku muka surat 6 ni, kan? Dia ada gambar duit shilling. Pernah tengok duit shilling macam ni? Tak pernah kan? Duit shilling sekarang lain, duit shilling dulu. Okey, ini adalah salah satu artifak yang dah susah nak jumpa. Okey? Kalau kamu jumpa ni, kamu jual dekat kerajaan Malaysia, silap-silap dia bagi sagu hati yang begitu banyak sekali. Duit yang banyak. Okey? Muka surat 7. Tadi sumber primer, sekarang kita belajar sumber sekunder. Sumber sekunder dia ada 4. Okey? Apa dia? Yang pertama buku, majalah, risalah dan akhbar. Buku macam buku ni lah. Ni adalah sumber primer. Majalah, akhbar tahu, surat khabar tu. Itu akhbar. Dan risalah. Apa dia cakap? Sumber sejarah penting sebagai bukti bagi memahami sesuatu peristiwa yang telah berlaku. Dia merupakan bukti. Bukti, okey? Contoh dia, kamu kan, contoh macam Aiman dia pergi ke Pulau Pinang, okey? Penang, dia pergi Penang. Pergi dengan keluarga dia lah, pergi Penang. Lepas tu dia datang sekolah, dia bagi tahu dekat siapa bagi tahu dekat Abdul Rafiq. Okey, Abdul Rafiq bagi tahu Aiman bagi tahu Rafiq, semalam aku pergi ke Pulau Penang. Rafiq kata, iya ke? Apa bukti dia? Bukti itulah menunjukkan yang kamu pernah berada dekat sana. Contoh dia apa? Bukti yang kamu boleh bagi. Bagus, gambar. Okey, gambar dengan Jabatan Pulau Pinang ke, gambar dengan laut ke, feri dah tak ada dah sekarang kan. Dan sebagainya lah. Okey. Okey, yang ke-8, muka surat yang ke-8 iaitu kaedah penyelidikan sejarah. Kaedah dia ada cara-cara untuk menyelidik sejarah ni. Macam kita nak ambil uduk, dia ada cara-cara dia. Mula-mula kena apa? Niat dulu dan sebagainya, lepas tu basuh muka dan sebagainya lah. Macam tu juga sejarah, dia ada 3 kaedah. Okey, kaedah yang pertama adalah kaedah arkeologi, yang kedua kaedah lisan, dan yang ketiga adalah kaedah bertulis. Apa dia kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi, tengok dia bagi tahu kan dekat muka surat 8 ni, merupakan proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali, cari
Contoh dia fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Okey. Cari gali di tempat arkeologi tu. Okey. Contoh dia kalau kita tengok, kamu pernah pergi Allahumma salli ala Muhammad, Museum Arkeologi Lenggong tak? Dekat Lenggong. Pernah pergi? Dekat situ ditempatkan rangka Perak Man di Lenggong. Rangka Perak Man. Siapa dia Perak Man ni? Perak Man ni dia merupakan orang prasejarah. Itulah kalau Ustaz cerita satu-satu panjang. Okey? Nanti kita akan melalui prasejarah tu apa dia dan sebagainya. Cuma sekarang ni apa yang kamu kena tahu, kaedah sejarah, ada kaedah penyelidikan sejarah ada 3. Pertama, arkeologi. Arkeologi ni apa dia? Adalah proses cari gali yang kita pergi dekat tempat tu, tinggalan sejarah tu. Contoh kata tiba-tiba Amnan telefon, hello Ustaz Anis, boleh datang rumah saya tak? Ustaz tanya, kenapa nak kena datang rumah kamu? Dia kata, oh saya jumpa tulang dinosaur belakang rumah saya. Okey, itu maksud dia pakar sejarah, ahli sejarah, bukan ustaz lah, pakar sejarah pergi rumah Amnan untuk tengok betul ke jumpa tulang dinosaur ke tulang ayam yang Amnan makan semalam. Okey. Faham Okey, seterusnya kaedah lisan. Tadi kaedah arkeologi. Yang kedua kaedah lisan. Kaedah lisan ni dia merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Contoh dia. Okey. Contoh dia, kamu duduk dekat siapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa Allahumma salli ala Muhammad. Contoh macam Zarif. Zarif dia duduk kat mana? Rumah dia dekat Terong. Okey. Dia tak tahu kenapa nama tempat dia, nama dekat kampung dia ni dipanggil Terong. Kenapa panggil Terong? Adakah Terong tu merujuk kepada buah terong tu? Banyak sangat ke buah terong kat sana? Jadi, salah satu caranya adalah pergi menemu bual. Maksud dia pergi bercakap dengan orang yang lebih tua, orang yang mengetahui tentang sejarah di kampung dia. Faham itu menemu bual. Maksud dia kita bertanya soalan, dia menjawab dan sebagainya lah. Itu temu bual lah. Okey, dan yang terakhir adalah kaedah bertulis. Kaedah bertulis merupakan merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran. Okey. Orang dulu-dulu dia tak pandai tulis rumi. Okey, tak tulis A B C, dia tak ada. Dulu-dulu. Jadi macam mana dia tulis? Dia tulis dia buat lukisan. Okey, dia buat lukisan dekat dinding gua. Dinding gua dulu mana ada buku. Sekarang ni baru ada buku, siap ada color-color lagi. Dulu tak ada buku. Okey. Jadi cara dia lukis gambar dekat dinding-dinding gua. Okey. Kamu tengok langkah-langkah dalam kaedah bertulis. Langkah pertama mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Maksud dia kena kenal pasti dulu. Betul ke tempat ni tempat sejarah? Ke Syasha yang lukis-lukis tu, kan? Jadi manalah tahu kot Syasha yang lukis dekat dinding rumah dia tu. Lepas tu tiba-tiba kata orang sejarah lukis. Tak boleh lah. Okey, langkah kedua mengumpul sumber sejarah. Dia kumpul daripada mana daripada mana sejarah ni datang. Okey, adakah sumber pertama atau sumber kedua? Tadi kita belajar dah primer ataupun sekunder. Okey, dan ketiga mentafsir maklumat dalam sumber. Tafsir ni maksud dia fahamkan apa maksud dia yang tersirat dan tersurat. Dan yang terakhir membuat penulisan. Dia tulis balik dalam buku apa dia orang-orang yang bagi orang-orang sejarah cuba sampaikan. Okey, muka surat 10, ruang dan masa. Ustaz nak bagi habis ruang dan masa. Ruang dan masa ni tak perlu banyak kamu kena ingat. Cukuplah sedikit sahaja yang Ustaz bagi tahu, kamu ingat je. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku dia ada urutan masa. Urutan masa ni dia dikenali sebagai kronologi. Kronologi ni rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa lah. Okey, daripada tahun ni pergi ke tahun ni apa berlaku dan sebagainya lah. Okey. Dalam garis masa ni dia terbahagi kepada 3. Okey.
Kamu ingat kronologi tadi dan 3 benda ni. Dekad bermaksud 10 tahun, tempoh selama 10 tahun. Abad adalah 100 tahun dan alaf merupakan 1000 tahun. Bila kita nak guna ni? Bila kamu nak buat karangan boleh. Contoh dia sedekad yang lepas. Okey, sedekad yang lepas. Sedekad yang lepas maksudnya 10 tahun yang lepas. Saya baru lahir. Contoh dia. Okey, abad pula. Kamu pernah tengok cerita Doraemon kan? Doraemon selalu cakap dia daripada abad yang ke-22. Maksud dia 22 tu tambah kosong-kosong belakang. Maksud dia tahun 2200. Kononnya Doraemon ni datang daripada tahun 2200 kan. Itulah maksud dia abad. Abad ni maksud dia 100 tahun. Alaf lagi lah 1000 tahun. Sekarang ni kita kat alaf ke berapa? Alaf yang kedua. Maksud dia tahun yang ke-2000. Sekarang 2021 dah. Kalau kamu ada Allah panjangkan umur kamu sampai tahun 3000, kamu maksudnya kamu dah duduk dekat tahun yang alaf yang ketiga. Okey, ingat yang itu sahaja. Okey, cukup. Okey, dan yang terakhir, terakhir dah. Penat dah belajar kan? Okey, tak apa, kita buat yang terakhir. Sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah, muka surat 11. Okey, setiap peristiwa sejarah yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat memudahkan pemahaman kita terhadap peristiwa sejarah. Hal ini boleh dilihat pada Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik untuk menghargai murid yang menunjukkan kecemerlangan dalam bidang akademik. Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik dalam menaikkan semangat murid untuk belajar lebih tekun. Okey, dia cakap kat sini, sebab dan akibat ni dia berlaku mesti ada sebab. Okey, mesti ada akibat. Okey, setiap yang berlaku mesti ada sebab dan akibat. Contoh dia macam Hari Anugerah Cemerlang. Okey, Anugerah Cemerlang ni dalam buku tak payahlah kita tukar. Hari Sukan. Okey, sebab apa nak buat Hari Sukan ni? Sebab dia kita nak menguji, okey, menguji kekuatan kamu, kehebatan kamu, semangat kesukanan kamu. Bila nak uji benda tu, jadi kita adakan Hari Sukan Sekolah. Okey, bila ada Hari Sukan Sekolah, mestilah ada akibat dia. Akibat dia ataupun orang kata kenapa kita buat sukan ni, dan akibat dia adalah bila kamu dah terror, berlari laju apa semua, akibat dia boleh jadi kamu akan dipilih untuk mewakili negeri Perak. Hebat, betul tak? Dan juga kamu mungkin macam zaman ustaz dulu, kalau kamu tu orang kata hebat dalam bersukan, contoh dia lari laju, lontar peluru pun jauh dan sebagainya lah, macam-macam dia hebat lah orang kata, dia selalunya akan masuk ke sekolah sukan. Sekolah sukan apa dia? Contoh sekolah sukan yang paling dekat, yang paling ustaz tahu, yang tahulah, okey, adalah sekolah sukan Bukit Jalil. Sekolah sukan ni dia banyak tumpukan kepada sukan. Okey, macam-macam sukan ada, tak ada masalah. Kamu tengok dalam Olimpik kan ada macam-macam sukan. Sukan apa yang kamu tahu? Badminton, lumba lari, berenang, apa lagi? Lontar peluru, baling cakra, memanah, berkuda pun ada dan macam-macam lagi lah. Okey, faham Alhamdulillah. Okey, muka surat 13 kita imbas kembali secara pantas, secara laju. Walaupun ada 5 orang tokoh, tapi kita mengambil kesimpulan pengertian sejarah ialah sejarah merupakan peristiwa yang benar-benar berlaku pada suatu masa lalu. Okey, ingat dalam kepala otak, sumber sejarah ada 2, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber pertama dan sumber sekunder adalah sumber yang kedua. Apa dia 4 contoh sumber pertama? Yang pertama adalah fosil. Fosil adalah tinggalan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan yang terawet. Yang kedua adalah manuskrip. Manuskrip adalah tulisan tangan yang dibuat pada zaman dulu kala.
Yang ketiga adalah dokumen rasmi, seperti contoh yang Ustaz boleh bagi. Contoh yang paling dekat dengan kamu adalah surat beranak kamu sendiri. Dan yang terakhir artifak. Artifak adalah ciptaan manusia yang telah ciptaan manusia zaman dulu. Okey. Contoh dia duit shilling dan sebagainya. Okey, dan sumber yang kedua adalah sumber sekunder. Dia ada 4 sumber sekunder. Yang pertama adalah buku, yang kedua adalah majalah, yang ketiga adalah risalah, dan yang terakhir adalah akhbar ataupun surat khabar. Okey. Kaedah penyelidikan sejarah. Laju sangat ke? Ini nak ulang kaji je memang kena laju. Okey, ada 3 sahaja kaedah dia. Kaedah pertama, arkeologi. Kaedah arkeologi ni adalah kaedah kita dapatkan maklumat daripada hasil tinggalan. Okey, hasil tinggalan sejarah tu. Yang kedua adalah kaedah lisan. Kaedah lisan adalah kaedah kita pergi menemu bual atau bercakap dengan orang yang tahu pasal sejarah. Okey. Dan kaedah yang ketiga adalah kaedah bertulis, yang itu kita dapat maklumat daripada hasil penulisan. Okey. Yang seterusnya adalah ruang dan masa. Ruang dan masa kamu kena ingat. Kronologi, perkataan kronologi adalah urutan masa. Urutan masa ni adalah setiap satu yang berlaku tu mesti ada dia punya masa-masa dia. Okey, contoh urutan masa kamu tahun 2011 kamu dilahirkan, kan? 2011 kamu dilahirkan, pada tahun 2016 kamu masuk sekolah pasti, 2018 kamu masuk Seriti, dan 2021 kamu berada di tahun 4. Itu adalah kronologi mengikut urutan masa. Ada 3 perkataan yang kamu kena ingat. Pertama, dekad. Dekad adalah 10 tahun. Dia punya tempoh masa tu ada 10 tahun. Yang kedua, abad. Abad adalah 100 tahun. Dan yang ketiga adalah alaf. Alaf merupakan jangka masa yang terpanjang, iaitu 1000 tahun. Dan yang terakhir, sebab dan akibat. Sebab dan akibat adalah pemahaman tentang peristiwa sejarah menjadi jelas apabila kita mengkaji sifat sebab dan akibat. Bila buat sesuatu benda, dia mesti ada sebab, dia mesti ada akibat. Contoh dia, sebab dia. Okey, katakan kamu makan. Sebab apa kamu makan? Sebab kamu lapar. Bila makan, akibat dia jadi apa? Jadi kenyang. Itulah sebab dan akibat dalam sejarah. Okey, Ustaz jelaskan lagi sekali. Kalau kamu ada masalah, kamu tak faham, kamu minta ibu atau bapa kamu WhatsApp Ustaz sendiri untuk tanyakan soalan yang kamu tak faham. Andai kata ibu dan bapa kamu sibuk, okey, jadi kamu tulis dalam buku soalan yang kamu nak tanya, nanti buka sekolah tanya Ustaz. Ustaz, insya-Allah Ustaz cuba jawab. Ustaz akan jawab soalan kamu tu dan bagi penerangan yang lebih untuk kamu fahamlah. Okey. Setakat itu sahaja. Jangan lupa Ustaz akan bagi nota, tolong salin nota itu untuk tugasan hari ini. Okey. Dan seterusnya nanti Ustaz akan suruh kamu buat modul. Dan kelas yang ketiga, kelas yang pertama hari ini, kelas yang kedua kamu kena siapkan modul. Kelas yang ketiga baru kita masuk sejarah tajuk 2, unit 2, saya dan keluarga. Okey, setakat itu sahaja.